Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal perbezaan di antara human host, human form dan juga dengan Dunamis lah. Para Ultraman ni sebenarnya diorang ni ada power lah untuk bergabung dengan manusia. Dan bila diorang bergabung dengan manusia ni, diorang nak bertukar balik jadi Ultraman tu, diorang akan menggunakan transformation device lah. Tapi ada juga Ultraman yang boleh bertukar tanpa menggunakan transformation device. Contohnya macam Ultraman Jack kan, di mana human host dia adalah Hideki Go, dan Hideki Go ni dia nak bertukar jadi Ultraman Jack, dia pakai niat saja. Dia tak pakai transformation device pun. Alright, so sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri di antara human host, human form dan juga Dunamis lah. Kita start dulu dengan ciri-ciri human host lah. So human host ni sebenarnya adalah manusia yang menjadi badan tumpangan kepada Ultraman lah. Di mana human host ni asalnya dia akan mati kerana cuba untuk menyelamatkan orang lain, kira macam dia mengorbankan diri lah untuk menyelamatkan orang lain. Dan kejadian tu diperhatikan oleh Ultraman tu, dan disebabkan oleh sikap mulia manusia tu yang sanggup mati untuk orang lain, maka Ultraman ni akan offer lah untuk menghidupkan dia semula, di mana Ultraman tu akan bergabung lah dengan manusia tersebut. Dan disebabkan itulah manusia tu akan menjadi human host kepada Ultraman tersebut. Contohnya macam Haruki Natsukawa dalam siri Ultraman Z, dia mati ketika cuba untuk menyelamatkan orang lain. Dan kemudian Ultraman Z pun nampak situasi itu, jadi Ultraman Z pun cuba untuk menghidupkan semula Haruki Natsukawa dengan cara dia akan bergabung lah dengan Haruki, dan Haruki akan jadi human host dia. Human host ni juga kalau kita tengok, dia tak akan berkongsi kecederaan dia dengan Ultraman yang bergabung dengan dia. Kiranya diorang ni adalah dua entiti yang berbeza, walaupun manusia tu bertukar menjadi Ultraman. So dia tak akan rasa kecederaan yang dialami oleh Ultraman tu. Walaupun tak berkongsi kecederaan dengan Ultraman tu, tapi human host tu akan ada kekebalan lah sikit, disebabkan ada Ultraman yang menumpang dalam badan dia. So kalaulah manusia ni kena serangan-serangan yang berbahaya, manusia ni tak akan mengalami sebarang kecederaan lah. Dia jadi macam kebal sikit sebab dia ada sedikit superpower daripada Ultraman tu. Manusia yang menjadi human host ni juga mempunyai kemampuan untuk membaca ultra sign, walaupun hakikat sebenarnya dia tak faham pun ultra sign tu. Last sekali, penggabungan antara human host dan juga Ultraman ni seolah-olah macam ada kontrak lah juga. Sebabnya biasanya lepas bumi ni dah aman, kira macam dah tak ada dah ancaman raksasa ataupun alien, Ultraman yang menumpang dalam badan human host dia tu akan berpisah sebab dia dah tengok bumi dah aman. So buat apalah dia nak terus stay kat bumi. Alright, sekarang ni kita nak tengok pula human form ni macam mana lah. Human form ni kalau nak kata bahasa mudah dia adalah rupa Ultraman tu dalam bentuk manusia. Sebenarnya tak diketahui lah rupa sebenar Ultraman ni dalam bentuk manusia ni. Sebenarnya kita tak tahu tau. Memanglah ada orang request kat aku suruh bagi tahu macam mana rupa sebenar setiap human form Ultraman kan. Tapi aku memang tak tahu. Cuma yang aku boleh cakap, human form ni adalah rupa manusia Ultraman tersebut. Dan biasa yang kita tengok rupa manusia Ultraman ni kadang-kadang dia ambil daripada muka manusia lain. Aku bagi contoh macam Ultra 7 masa dia datang ke bumi, dia telah menyelamatkan seorang hikers ni yang bernama Jiro. Dan bila dia dah selamatkan Jiro tu, dia pergi ambil muka Jiro tu untuk jadikan muka human dia, muka manusia dia, dan dia menggelarkan diri dia sebagai Dan Moroboshi. Sama juga macam Ultraman Mebius. Ultraman Mebius ni dia ambil rupa manusia yang bernama Ban Hiroto. Masa tu dia tak sempat nak selamatkan Ban Hiroto kat angkasa lepas kan. Lepas tu dia ambil muka mamat tu untuk jadikan muka manusia dia supaya dia boleh stay kat bumi, dan dia menggelarkan diri dia sebagai
Mirai Hibino. Satu keistimewaan yang kita boleh tengok Ultraman yang memang ada human form sendiri ni ialah dia memiliki kuasa yang luar biasa walaupun dia dalam bentuk manusia. Contoh Ultraman yang sama juga aku bagi, contohnya macam Ultra 7. Ultra 7 ni walaupun dia dalam bentuk manusia, dia dalam bentuk dan Moroboshi dia tu kan, dia ni ada satu kuasa dia di mana dia boleh melihat sesuatu menembusi benda-benda yang tebal tau. Contohnya dia boleh tengok sesuatu yang berada di sebalik dinding. Ini power yang ada pada human form Ultra 7 iaitu Dan Moroboshi. Mirai Hibino pun dia pun boleh ni, dia ada kuasa luar biasa di mana dia boleh tengok sesuatu pada jarak yang sangat jauh sampai ke angkasa lepas pun. Mirai Hibino iaitu human form Ultraman Mebius ni, dia boleh nampak apa yang ada ke angkasa lepas. Gila bapak power mata dia. Dan dia juga boleh berkomunikasi menggunakan telepati dengan Ultra Brothers dia. Ini power yang kekal ada pada human form Ultraman tersebut. Walaupun dia tak jadi Ultraman, tapi dia human form Ultraman, dia boleh ada kuasa luar biasa tu. So habis cerita pasal human form, sekarang kita nak masuk cerita pasal Dunamis. Dunamis ni kebanyakan orang cakap sama macam human form juga, di mana Dunamis ni dia boleh merasai kecederaan yang sama yang dialami oleh Ultraman dia. Dan Dunamis ni kalau korang nak tahu, dia mula diguna pakai dalam siri Ultraman Nexus saja, dan Dunamis ni diguna pakai untuk orang-orang yang terpilih untuk bertukar menjadi Ultraman Nexus saja, ataupun Ultraman Noah, ataupun Ultraman The Next. Tiga Ultraman ni je yang kalau manusia tu terpilih untuk jadi tiga Ultraman ni, dia orang ni dipanggil sebagai Dunamis. Okey, berbalik kepada cerita di mana Dunamis ni boleh merasai kecederaan yang sama yang dialami oleh Ultraman tu. Sebab tu kalau kita tengok cerita Ultraman Nexus kan, manusia yang jadi Dunamis kepada Ultraman Nexus ni, diorang bila diorang dah cedera, diorang terpaksa sembuhkan diri diorang supaya pada masa akan datang bila raksasa ataupun alien muncul, barulah diorang boleh bertukar apabila diorang dah sembuh. Kalau diorang masih cedera, lepas tu diorang bertukar, diorang berlawan, memang diorang boleh kalah Dunamis ni. Antara orang-orang yang pernah menjadi Dunamis kepada Ultraman The Next, Ultraman Nexus dan juga Ultraman Noah, yang pertama ialah Shunichi Maki yang menjadi Dunamis kepada Ultraman The Next. Lepas tu dalam Ultraman Nexus ada 4 orang yang jadi Dunamis, iaitu Ren Senju, Jun Himiya, Nagi Saijio dan juga Kazuki Komon Itu dalam siri Ultraman Nexus. Dan dalam siri Ultraman X, ada seorang perempuan ni pun jadi Dunamis kepada Ultraman Nexus, sebab Ultraman Nexus pernah muncul dalam Ultraman X. Dan nama perempuan yang jadi Dunamis kepada Ultraman Nexus tu ialah Sayuri Tachibana. Okey, untuk manusia-manusia ni terpilih menjadi Dunamis ni, dia bukan terpilih daripada orang kata manusia-manusia yang biasa tau. Kalau kita tengok dalam siri Ultraman Nexus pun, orang-orang yang terpilih jadi Dunamis ni, dia orang ni ada kelebihan yang tersendiri tau. Dia orang ni mesti ada satu kuasa yang luar biasa di mana dia orang ni boleh detect kemunculan raksasa ataupun alien. Lepas tu dia orang ni mesti ada orang kata apa, minda yang cerdas untuk dia orang kata apa, cepat berfikir apakah tindakan yang dia orang nak ambil. So bukan sebarangan manusia yang boleh jadi Dunamis kepada Ultraman Nexus ke, Ultraman The Next ke, ataupun Ultraman Noah tu sendiri. So itulah dia ciri-ciri human form, human host dan juga Dunamis. So kalau korang rasa apa yang aku sampaikan ni ada kekurangan, jangan risau, korang boleh tambah info yang korang ada tu dalam ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, terima kasih sebab menonton sampai habis.